Alright, so seperti yang korang nampak dekat sini, ini adalah time frame H1, okay? Alright, saya nak terlebih dahulu saya nak terangkan saya nak terangkan tentang teknik saya sendiri bagaimana saya mencari SNR. Okay, student-student yang lama ni macam student yang senior, tak juga senior sangat, boleh saya katakan senior juga. Adnan, Nadia, okay, dia orang ni rajin join kelas, okay. Alright, Jack Johnny, alright. Okay, ini pun baru juga, Ras Rosalie, okay, dia baru juga. Okay, thank you for joining. Alright, Angels pun join kali ini. Okay, alright. Okay, saya nak tekankan sekali lagi, saya nak bawa korang semua kita nak sebab dalam trading ni sebelum kita membuat entry kita kena ada apa orang kata meditate dulu. Meditate bermaksud kita nak melihat apa yang telah terjadi pada market pada hari tersebut lah. Okay, tapi untuk hari ini malam ni saya nak fokus pada ni dulu. Saya nak pergi saya nak masuk pergi yang telah terjadi apa yang telah terjadi sebelum inilah, okay, sebagai nak bagi korang lebih lagi sure, okay, apa sebab kita nak bagaimana teknik saya ni berfungsi, okay, bagaimana teknik mencari SNR saya ni boleh membantu untuk mencari support and resistance, okay guys. So saya nak ambil random dekat sini, saya nak tengok yang ni adalah bulan April, okay, bulan April random saja saya pick, okay, dekat sini April saya tak tahu apa news impact pada hari ini. Waktu ni kita tengok 4 hari bulan, okay, saya tengok dulu apa news impact yang telah terjadi pada hari tersebut. 4 hari bulan forex, ya, saya tengok dulu past news impact. Sabar dulu ya, kita tengok. Right, saya dah dapat saya punya sejarah. Okay, saya nak tengok. Okay, mohon bersabar guys ya. Alright, economic calendar. Okay, saya nak tengok economic calendar, past economic. So kita nak study yang ni dulu. Saya pick random sahaja ya. So ini saya nak bawa korang dulu bagaimana saya sebenarnya mencari entry. Bagaimana saya membuat entry, mencari support and resistance dan kawasan entry. Okay, decision making lah. Okay, sebelum kita nak membuat decision making untuk entry kita kena pastikan kita dah tahu apa yang market tengah buat. Okay, sebagai contoh dia berada ke mana. Dia dekat masa tu dia dekat contoh 5 minit atau 10 minit sebelum news to start. Kita dah tahu kita dah pastikan harga tu dekat kawasan support atau kawasan resisten, atau dia dekat kawasan, atau dia daripada golden zone menuju ke resisten, ataupun sebaliknya daripada golden zone dia menuju ke support. Okay, sebab yang tu nanti saya terangkan. Jom saya nak terangkan apa yang saya tanda sekarang ni. Saya nak bawa korang dulu, saya nak tengok dulu apa news yang telah berlaku pada hari ini yang warna magenta ni, magenta yang saya mark ni. So ini adalah sesi Asia, sesi Eropah, sesi US lah. Yang candle panjang ni adalah news impact sesi USA yang ni. So yang sideways ni adalah sesi Asia dengan sesi Eropah. Okay, sesi Asia. Saya sekarang berada dekat H1. Saya sekarang berada dekat H1. Yang ni adalah sesi Asia dan sesi Eropah. Okay, garisan putus-putus yang korang nampak ni adalah period separators ya. Tujuan kita nak pasang period separators ni, yang ni kita nak turn on dia agar kita tahu kita dapat membuat kita dapat tahu apa yang kita dapat tengoklah apa yang mana yang semalam, mana minggu lalu, mana yang semalam punya market, 3 hari lepas punya, senanglah kita nak tengok. Alright. So sebenarnya memang market sebelum previous punya harga tu memang ada kaitan dengan apa yang telah terjadi pada
current punya contoh pergerakan harga yang ada dekat sini warna hijau ni ada reason dia, adalah kesan daripada pergerakan harga yang telah berlaku sebelum itulah, macam contoh yang ni ada apa yang berlaku dekat sana. Okay, sama juga dengan yang ni, macam yang ni dia turun, dia turun. Ini sesi US session punya sesi. Okay, US session. Okay, US session dekat sini. Sorry, dia punya support ada dekat atas, resistance ada dekat atas ni. Okay, resistance ada dekat atas. Okay, ini yang candle panjang ni adalah news sesi US session punya news impact dan juga US session punya momentum lah. Okay, sebab US session ni dia start saja, open saja, terus dia punya momentum akan menjadi sangat-sangat kuat lah, disertai dengan kalau ada news impact yang berlaku pada masa tersebut, mungkin setengah jam lebih awal ataupun mungkin berlaku pada masa yang sama, itulah yang akan menggerakkan. So kalau kita tengok dekat sini, dia daripada paras resisten, ada sebelah kiri tu masa sesi, uh, sesi Asia dan sesi Eropa yang ni. Okay, saya nak marking dulu, saya nak tukar warna dulu pada warna kuning lah kali ni. Agar tak salah. Kita punya resistance saya tukar warna merah lah. Okay, resistance. Saya nak bagi korang lebih inilah bayangan dulu. Kalau kita tengok dekat sana, ini adalah yang warna hijau ni adalah sesi. Ini adalah sesi Asia dan sesi Eropa. Kalau kita tengok betul-betul, kalau kita tengok, kita tukar dia pergi candlestick, kita tukar dia pergi line punya chart. Tukar dia dekat atas ni, ada dekat atas tu. Kalau kita tengok sekarang ada satu resistance dekat sini. Dan sebelum tu memang ada resistance jugalah telah terjadi. Jadi bila harga sampai dekat kawasan resistance tu, dia junam. Masa tu ada news impact, masa ni ada news impact ya. Masa tu ada news impact. Okay. So itu adalah contoh ya. So kita nak tengok kembali pada yang ni. Okay. Salah. Kembali pada yang ni. Yang sekarang ni yang saya nak bagi korang tengok ni. Okay, saya nak tengok dulu apa news impact yang telah terjadi pada hari ini, 4 hari bulan April 2023. Okay, saya masa dulu. Saya nak tengok dulu dekat history 4 hari bulan April. 4 hari bulan April, saya letak sini dekat 5 hari bulan lah. Apply. So apakah news yang telah terjadi pada waktu tersebut? Okay, 4 hari bulan, waktu malam, ini waktu Malaysia, 13 GMT. Oh salah, saya nak cakap guys, Singapore. Alright, Singapore. Alright, jap ya guys, saya ulang lagi. April, 4 hari bulan April. 4 hari bulan April, apply. Okay, jom saya tengok apa news ni. Okay, news ni adalah yang terjadi pada waktu ni adalah 4 April. Okay guys, bentar ya. Tuesday 4 April 2023. Betul ke 2023 ni? Oh, factory 2030. Coba guys, salah saya tengok ni. Coba salah ni. 4 dengan 5. Oh, dia Joel Jots. Okay. Ini okay.
ini adalah news Joel Jones punya news lah. Oke, dia dia ini adalah S&P, saudara. S&P, dua S&P. Ini adalah S&P, news S&P ya, yang dua nih. Nama news ini adalah S&P News, oke, 4 hari bulan April. Right. So kalau kita tengok ya, kita tengok. Oke, bagaimana kita nak mencari support dan resistance? Oke, bagaimana kita nak cari support and resistance yang nih? Bagaimana kita nak cari SNR? Oh, patutlah saya salah tekan yang tuh. Bagaimana kita nak cari SNR dia? Oke, kalau contoh kita sedang berhadapan dengan situation harga yang sekarang masa itulah. Oke, so jadi korang pun contoh korang tengah berada dalam situation tersebut lah. Oke, kejap ini lah parah nih. 4 hari bulan April. Oke guys, jadi bagaimana kita nak boy? Oke, yang nih. Bagaimana kita nak contoh kita berhadapan pada yang ni lah, oke? Yang korang nampak di warna yang dua nih, oke? Ini adalah sesi Asia dengan sesi Eropa. Oke, agak sukar untuk nak buat pembahagi dah sekarang nih. Tapi saya boleh bagi buat pembahagi lah yang ni 89. Oke. Candle yang ni yang ni adalah sesi Eropa ya. Oke, daripada sini, oke, untuk pengetahuan korang semua, oke, sesi Eropa ini adalah sesi Eropa. Oke, warna merah ni lah. So sesi Eropa dia daripada area support kat sana, korang tengok tu. Oke. Ini candle pukul 3 petang ya, 3 petang waktu Malaysia. Oke, untuk sesi Asia, sesi Asia dia start pukul 8:05 pagi waktu Malaysia setiap hari. Waktu Malaysia. Oke, sesi Asia. Jadi penting tahu sesi ini. Korang kena tahu. Kalau saya sangat-sangat penting lah sesi ini. Bagi saya sangat penting. Saya tak tahu kalau korang penting atau tidak. Oke, tapi yang ni sesi Asia ya. Nak bagi pendek sikit. Dia korang yang benda ni korang tak perlu nak ni. Sebenarnya benda ni kalau korang selalu praktis, korang akan hafal dia tahu. Yang ni, okay, sesi Asia. Okay, saya nak letak apa ni? Saya nak letak shape juga daripada sini sampai dekat sini. Okay, sesi Asia. Saya nak tukar warna dia. Korang kena faham dulu lah. So biasanya sesi Asia ni dia sideway, banyak sideway lah, tapi sometimes tak juga. Okay, bergantung lah. Kita kena melihat pada price action lah sebenarnya, apa yang sedang berlaku lah. So sesi sesi Eropah atau London session tu yang ni, yang saya marking ni. London start pukul 3 PM waktu Malaysia sampai 12:30 malam. Tapi macam sebenarnya bila korang nak entry, bila sesi London ni dengan sesi Asia ni dia punya momentum, kadang-kadang pukul 9. Dia punya peluang untuk entry berubah-ubah lah. Kadang pukul 9 malam, 9 pagi, kadang 8 pagi dia dah memuncak. Contoh macam ni sesi Asia, dia start daripada sini. Dia turun ke bawah dan menuju area, apa sebab dia stop buy, dia buat sell position lah ya, sell position daripada atas ni sampai ke bawah. Apa sebab dia reason dia stop
stop sell sampai sini. Reason dia senang saja, kita kena lihat, ini basic dahulu lah ya. Kita kena lihat kiri kita, ada tak support dekat sana? Ada tak area support? Ini support, area support dia lah. Kita ambil yang ni sahaja. Reason dia stop sell, dia tak sampai bawah. Okay, dia tak sampai bawah. Okay. Jadi bila lepas tu sesi Eropah ni dia fly, dia tengok dia daripada sini dia naik sampai sesi sesi America start, iaitu ada news impact tu. Okay, 86 pips dia naik. Ni H1 Okay, sesi Asia 88 pips. Okay. Alright. Dia tukar saja, dia switch, dia turun, sesi Asia turun, sesi Eropah naik. Okay, lepas tu dia sambung fly. Yang tu nanti kita kena buat confirmation dekat lower time frame lah. Kita tak dapat nak melihat dia secara terang dekat sini. Okay. Tapi okay. Right. Kita nak melihat tu dekat lower time frame lah untuk melihat potential. Okay guys. So ini adalah setiap hari apa yang berlaku lah dekat kita punya market. Ini dekat H1 Saya ajar dekat H1 dulu. Okay, ini London 3 petang sampai 12 tengah malam ya. So yang ni dah start sesi yang ni dah masuk fasa sesi USA lah. Okay, ini adalah sesi USA sampai sini. Sampai ke garisan putus-putus tersebut. Okay. Itu adalah sesi USA. So 3 session lah, major session. Okay, itu kita panggil major session. Wajib kena ada tahu ni, major sesi US session. Ya, US session dia start seawal 8.30 malam. Okay, 8.30 malam dia start. 8, 9.30, momentum dia memang 8.30, 9.30. Sebab news ni kadang pukul 8.30 dah ada tahu. Okay, 8.30 malam waktu Malaysia ya. Selalu memang macam tu lah, initial jobs, apa semua tu, dia start pukul 8.30. Tapi bagi saya, kalau korang nak entry dekat news, jangan rasa ada rasa FOMO. FOMO bermaksud feeling of missing out. Maksudnya korang nak entry feeling of missing out. Maksud dia FOMO maksudnya korang rasa ketinggalan, rasa terlepas membuat entry. Okay, contoh news dah gerak. Contoh news tu 9.30 malam. Okay, lepas tu korang hanya sempat melihat korang punya MT4 pada pukul 9.45 malam. Jadi korang dah terlepas 15 minit. Jadi selalunya trader ni bila dia terlepas, jadi dia akan cenderung rasa FOMO, rasa dah ketinggalan. Lepas tu dia membuat analisis. Okay, dia buat analisis apa yang telah terjadi. Market buat buy. Lepas tu buy, korang entry buy. Padahal market dah gerak 40-50 pips. Macam tu. Dia dah gerak, lepas tu kalau dia terbang terus tak apa. Ini dia korang buy dekat sini sebagai contoh. Korang buy dekat sini, dia spiking dulu dekat, baru dia sambung kenaikan. Nanti kalau korang punya account tak cukup kuat nak menahan floating tersebut, akan MC lah ataupun cut loss. Okay, jadi jangan rasa FOMO, sebab selepas market membuat gerakan yang tinggi itu, orang tunggu saja dulu dia punya zone respect tu. Mesti ada zone respect yang dia nak buat. Okay, right? Kalau rasa FOMO pun jangan risau, sebab esok ada lagi. Okay, esok ada lagi. Okay.
Minta maaf guys. So saya harap korang faham lah. Okay, sesi Asia, lepas tu dia tukar pergi sesi London. Okay, sesi Asia dia start sampai pukul, dia berakhir pada pukul 4 petang waktu Malaysia. Okay, 8 jam kerja, betul tak? Market bergerak 8 working hours, normal working days. Masa itulah dia bergerak. So London pun sama juga. Sebab London ni kan 12 jam lewat daripada kita. Jadi 3 petang dekat London, yang 3 petang dekat Malaysia, dekat London pukul 9 pagi. Okay, 9 pagi. Jadi 9 pagi lah, alright. Jadi dia lambat 12 jam. Lewat 12 jam lah. Jadi kita London open session pukul 9 pagi waktu London, kita standby kita ada dekat Malaysia, kita London session open pukul 3 petang waktu Malaysia sampai pukul 11 malam. Itu adalah London. Tapi bila dia sebenarnya dia London dengan sesi US ni dia berlapis tau, dia macam ni, dia berlapis macam ni. Dia macam ni lah. Dia berlapis, okay? Dia berlapis. Okay, sesi Asia dengan London pun berlapis separuh saja. Sebab dia berlapis sedikit lah. Dia sebab masa London session tu open start buka tu, sesi Asia tu masih ada lagi. Masih ada lagi. Dia punya sesi masih buka lagi. Masih belum close lagi. Jadi, tapi the best time to trade adalah kalau sesi Asia, sudah tentu sesi Asia, kalau sesi Asia ni masa yang sangat-sangat sesuai untuk trade adalah pada waktu pagi. Waktu Malaysia, waktu pagi lah. Okay, tak ada lain dan tak bukan. Okay, so jadi ini adalah sebagai pengetahuan tambahan untuk korang lah. Okay, so agar korang nampak, bila korang membuat marking, bila korang membuat marking session tu, bila korang nak buat marking session, jadi korang at least korang tahulah, korang tahu apa, korang faham, benda ni korang faham. Apa yang berlaku dekat sesi Asia, sesi Eropah. So kalau contoh yang ni pula, sesi Asia yang ni, sesi Eropah yang ni, dia naik, baru dia turun sedikit. Dia naik 88 pips, baru dia turun menuju sesi US 72 pips, baru dia terbang. Baru dia fly. Apa sebab dia fly? Apa sebab candle yang news impact ni sesi US news impact tu start saja terus dia fly. And then dia stop dekat sana, dia tak sambung kenaikan terus. Apa reason? Mesti ada reason guys. Mesti ada reason dia. Okay, mesti ada reason dia. Setiap benda tu mesti ada reason punya. Okay, alright. So kita teruskan apa yang saya dah tengah fokus sekarang ni. So rasanya saya nak buka dulu saya punya ni semua marking saya ni. Okay. Tak buka pun tak apa rasanya. Sekejap saya bagi biar dia. Saya tak nak korang pening. Checklist. Okay. So sekarang ni saya nak teruskan apa yang telah sesuai yang saya nak fokus sebenarnya. Okay, so korang dah tahu secara ringkas lah apa itu sesi Asia, Eropah. So kalau bila kita nak ni, alright, kita nak contoh lah, kita nak membuat entry. Kalau macam saya ni, saya biarkan sesi, kalau contoh ada 3 session kan, kadang saya entry dekat sesi US sahaja. US session sahaja saya entry. Sesi Eropah dengan sesi Asia tu saya jarang membuat entry. Mungkin sebab saya ada benda lain yang saya buat lah. Tapi kalau contoh lah korang nak entry sesi Eropah, so biarkan sesi Asia tu bergerak dulu.
Oke, bagi dia gerak dulu, lepas tu tepat pukul 9.03 petang waktu Malaysia, korang lihat cari setup dekat mana harga sesi Asia tu dia stop. Oke, nanti korang faham juga, saya akan bagi faham. Memang agak susah nak faham tu kalau secara inilah. Oke, jadi guys, berbalik pada saya punya teknik, berbalik pada teknik yang saya ni. Contoh saya punya ni sendirilah, saya punya teknik, apa yang saya lakukan. Saya bagi tahu tadi, saya tak entry sesi Asia. Kalau contohlah sekiranya korang nak ikut saya punya teknik, yaitu saya tak membuat entry dekat sesi Asia dan sesi Eropah. Okay. Saya hanya membuat entry dekat sesi contohlah yang saya hanya fokus pada sesi sesi USA sahaja sebagai contohlah ya. Jadi contohlah pada waktu ni, pada 4 hari bulan ni, saya langsung tak membuat entry sesi Asia dan Eropah tu. Saya fokus yang ni sebab ada high impact news pada waktu tersebut. Jadi saya akan buat macam inilah. Saya biar sesi Asia, saya biar Asia dan Eropah tu bergerak terlebih dahulu. Nanti masa 10 minit sebelum news impact tu muncul, saya dah selesai membuat analisis saya. Okay. Saya ulang sekali lagi ya. Contoh kalau korang nak ikut saya punya entry, teknik saya ni, teknik yang pertama ni lah. Saya punya teknik senang saja. Okay, sebenarnya saya ni selalu membuat entry dekat sesi USA. Okay, saya membuat entry dekat sesi USA. Jadi saya punya teknik, mungkin ada di antara korang yang memang sesi Asia korang dah membuat entry. Sesi Asia korang dah buat entry. Macam dekat sini, sesi Asia ni korang dah start entry. Korang kena pandailah melihat apa reason korang sell dekat sini. Apa reason sell korang dekat sana. Macam tu. Apa reason korang membuat sell? Mesti ada reason apa sebab korang nak sell. Macam tu. Okay. Jadi dekat sini ada jadi kalau contoh ya, saya ulang sekali lagi, saya biarkan sesi Asia, Eropah ni bergerak dulu. Lepas tu saya pun lepas tu 15 minit sebelum news impact yang panjang ni, yang ni muncul, saya dah selesai membuat analisis. So apakah teknik analisis saya? Bagaimana saya membuat analisis tu adalah yang pertama sekali, langkah yang pertama yang saya lakukan adalah saya nak lihat trend line dulu. Saya nak melihat trend line terlebih dahulu. Trend line ni dia lebih pada kita kena ingat ya, trend line, resistance, kiranya structure market tersebutlah secara keseluruhan. Trend line, kita nak fokus trend line resistance. Kita nak cari trend line resistance. Langkah yang pertama ya, saya punya teknik ni. Teknik saya, lepas tu kita nak cari trend line support. Kita nak cari trend line support. Sampai sudah. Trend line support. Kita nak cari trend line resistance dan trend line. Sekejap So guys, langkah yang pertama adalah
kita nak cari, kita nak pastikan apa major structure yang market sedang lakukan pada waktu tersebut. Okay, alright. So kalau kita tengok dekat sini, okay, bagaimana kita nak tentukan structure, major structure ya. Major structure kita nak cari major structure. Okay, bercakap tentang major structure ni, bagi saya sendirilah, okay, adalah kita nak fokus major structure ni, kita nak fokus yang pertama sekali kita kena pergi dekat H4. Nak masuk dekat H4, kita nak lihat, kita nak masuk dekat H4. First adalah H4. Okay, yang kedua kita nak masuk dekat H4 ya. Kita nak tengok daripada H4, lihat daripada H4. Lihat structure daripada H4 minimum. Okay, tak perlu lihat dari H4. Bukan kita punya major structure. Apa major structure yang market sedang lakukan pada waktu tersebut. Okay, major. Right. Okay. Jadi dalam structure yang kita maksudkan tersebut adalah bila kita nak structure tu adalah berkaitan dengan structure, dia bercakap dengan structure pula. Okay, kita kena lihat dia sedang membuat trend apa, trend buy atau trend dia sedang membuat sell, dia sedang membuat bearish ataupun bullish momentum. Okay, dia sedang membuat bullish atau bearish momentum, right? Okay, so itu adalah major. Okay, tapi biasanya memang macam itulah, bukan biasanya, memang bila major trend line tu, contoh major trend line adalah uptrend. Okay, alright. So major structure ni, okay, bercakap tentang major structure, kita kena lihat daripada structure daripada H4. Apa yang kita nak tengok adalah trend, apa trend bearish atau bullish. Okay, itu yang kita nak lihat dekat structure dekat H4 tu. Okay, sebenarnya kita nak pergi dekat H1 pun boleh dah sebenarnya, tapi kita nak bagi lagi confirm kan, kita nak bagi dia lagi inilah. Okay, jadi kalau market dia buat trend bearish lebih kuat, lebih strong pada bearish, dan kalau market structure tu adalah bearish, lebih kepada bearish pada waktu tersebut dekat H4, kita akan membuat entry dekat kawasan trendline resistant. Okay, kita akan membuat entry dekat kawasan trendline resistant. Okay, trendline resistant ni, harga tersebut, okay, kita akan membuat entry dekat trendline resistant. Bilakah waktu yang kita nak entry dekat area trendline resistant tu? Bilakah waktu tersebut? Biasanya, ingat ya, itulah sebenarnya guna news impact ni. Apa sebab ada news impact? Okay, news impact ni dia bila kita dah siap-siap marking dekat mana kita punya area buy and support, okay, atau dekat mana harga tu sedang berada pada waktu tersebut, untuk kita membuat decision buy atau sell, kita kena lihat dia berada dekat kawasan trendline resistant pada waktu tersebut atau dia berada dekat kawasan trendline support. So kalau kita tengok dekat sini, okay, sebelum tu, kalau market sedang membuat
major structure dia adalah bullish. Jadi kita kena membuat entry, mencari entry di kawasan trendline support. Okay, trendline support. Jadi untuk trendline resistance ni, trendline resistance dia lebih kepada macam ni. Trendline resistance, okay, berujuk pada trendline, okay. Trendline resistance dia adalah sebenarnya downtrend resistance, okay. Trendline resistance adalah sama dengan downtrend resistance. Maksudnya kita mencari entry kalau di market sedang melakukan bearish, lebih structure market itu lebih kepada bearish, kita akan membuat entry dekat kawasan trendline resistance, iaitu trendline resistance downtrend punya resistance. Okay, bukan uptrend punya resistance. Okay, kalau kita buat tak boleh macam tu. Uptrend punya resistance memang tak wujud benda macam tu. Sebab kalau market sedang downtrend, kita nak entry dekat satu. Okay, ini sesi USA ke? Ni sesi USA. Okay, market sedang downtrend ya. Structure ini dekat H1 tau. Nak pergi H4 boleh juga. Okay, ini dekat H4. Okay, ini dekat H4. Tengok tapi ni dia tak bagi tengok ni lah, dia tak bagi tengok, dia tak spesifik, dia punya data tu, dia punya time tu tak nampak sangat. That's why saya sangat-sangat suka dekat H1 lah untuk kalau nak beri education, saya suka dekat H1. Okay, kalau nak sampaikan education lah. Jadi kalau kita tengok dekat sini, okay, market daripada ni dia buat bullish lah, daripada sini dia bullish. Lepas tu dia change of character dekat sini lah. Change of character telah berlaku dekat sini. Okay, ini break of structure dekat sini. BOS telah berlaku dekat sini yang saya marking ni. Ini adalah boss yang terakhir. Dia break harga boss ni, base boss of structure. Okay, kalau korang tak faham, tapi benda ni korang kena faham juga apa tu boss kat mana. Jadi korang kena ni boss, break of structure dekat sini. Dia break harga yang ni. Tengok, dia break, dia pecahkan yang ni, dia terbang ya, dia terbang. Lepas tu dia membuat rejection dekat sana. Apa sebab dia reject dekat sana? Ada dekat D1 ke? Boss. Okay, dia stop sell. Dia reason dia sell, reason dia stop sell dekat sini adalah reason dia stop sell. Reason dia stop buy, dia tak sambung naik atas sebab dia dah reach trend, dia dah sampai dekat daily punya resistance. Dia dah reach daily resistance. Okay, dia dah sampai dekat daily resistance. Okay, dia dah reach. That's why kita nak, tujuan kita melihat higher time frame ni adalah kita nak melihat dia macam ni tau. Saya bagi korang faham ya. Bila harga dia jatuh, dia sampai dekat harga, sebab dekat H1 weekly apa semua tu ada D1 sahajalah. Dekat D1 H1 dia ada dia punya ni tau. D1 H1 ada dia punya resistance dan D1 higher time frame dia ada dia punya, kiranya dia punya boss. Okay, macam contoh saya bagi korang faham lah. Resistance ni dia ada dia punya boss, ada dia punya yang paling tinggi lah harga dia. Okay, dia punya resistance yang konco-konco tu, resistance konco-konco dia, konco-konco resistance dia dekat sini. Yang ni yang lebih rendah tu. Ni konco resistance. Okay, bukan resistance, tadi dia punya resistance, kira area demand, area supply lah. Resistance, dia punya anak-anak ni lah, anak-anak buah dia. Okay, anak-anak buah dia ni
Oke, anak-anak buah dia punya nih, dia punya askar-askar resisten dia. Oke. Sampai sampai apa sebab bila askar resisten nih iyalah resisten. Oke, macam saya bagi tahu tadi bila downtrend kita nak cari sel sahaja. Oke, bila downtrend kita nak cari sel saja. Major structure yang ni kita tengok downtrend. Bearish dia punya structure secara keseluruhan. Jadi secara logiknya kita hanya nak membuat entry sell. Okay, biasanya momentum sell yang panjang-panjang tu, yang akan panjang-panjang ni akan berlaku masa korang pergi dekat H1, dia akan berlaku masa sesi USA pukul 9.30 malam atau 8.30 malam pada waktu ada news impact tu. Okay. Okay, yang tu nanti baru saya sentuh lah. Saya rasa saya tak boleh habiskan semua secara mendadak ya, secara saya tak nak korang, saya mesti pastikan korang kena faham konsep forex ni, dia punya korang kena faham. Jadi yang saya kembali pada yang ni tadi, okay, saya dah sentuh. Kalau kita dekat daily, apa reason dia stop? Jadi contoh kan kalau korang ni, okay, ini pun reason dia stop sell ni dekat sini sebab ada resistance dekat sana ni. Ni ada reason. Okay, yang ni ada reaction dekat sana, reason harga ni dia naik sampai atas sebab ada resistance. Daily punya resistance yang ni. Okay. Tapi bila berlaku pertukaran arah, bila dah dia nak change of character. Okay, change of character bermaksud daripada contoh yang ni tengah buat bullish, yang ni daripada sini dia bullish. Apa sebab dia start bullish daripada sini? Apa reason dia start buat buy? Dia stop sell dekat sini. Dia ni masih sell, ni pun masih sell, masih bearish, dia naik bearish. Sebab ini dekat daily lah. Dia naik lagi, dia turun lagi, lepas tu dia naik. Dia change of character. Dia telah membuat change of character dekat sini. Okay. Change of character bermaksud dia membuat perubahan harga, dia membuat perubahan karakter dia daripada karakter dia pada mula-mula sekali adalah bearish, dia tukar karakter dia pergi bullish. Okay. So change of character ni kalau dekat D1 dia sangat lambatlah berlaku. Okay, dia punya sebab dekat D1 ni bila dia downtrend nak berbulan-bulan, tengok ni bulan September, bulan Ogos, Julai, Jun, nak berbulan-bulan baru dia tukar arah dia. Tapi bila kita pergi lower time frame, dia ada sedikit berbeza lagi. Okay, tapi kita always nak tengok D1, kita tengok D1 untuk kita tengokkan contoh macam ni, contoh yang ni, agar kita punya risiko lebih menjadi kurang lah ya. Okay. Contoh dekat sini, apa sebab dia stop, dia tak fly apa sebab dia tak fly? Yang ni dia fly 96.7 pips daripada ni sampai sini. Lepas tu dia jatuh. Apa sebab dia jatuh? Adalah sebab yang ni, harga yang ni dia dah reach harga resistant dekat daily resistant. Okay, resistant daily. Okay. Yang kiranya dia dah sampai resistant daily lah. Yang bawah-bawah tu pun resistant daily, dia ni jugalah, tapi macam ni, resistant daily. Maksudnya ada, tengok ni yang saya marking tadi lah, reason dia sell, dia jatuh tu sebab senang saja, sebab dia dah sampai dekat area ni. Jadi kalau contoh nanti bila kita tahu dekat mana dia nak stop buy, stop sell, kita akan tahu mana kita nak TP sebenarnya ya, mana kita nak TP, mana nak take profit. So memang agak sangat-sangat complicated lah bagi pemula. Sebetulnya newbie memang sangat-sangat complicated bagi korang lah. Tapi jangan risau guys, saya dunia forex ni, korang kalau betul nak jadi seorang trader yang faham dengan konsep market, korang kena rajin untuk membuat latihan lah. Okay, rajin membuat latihan dan kena ada mentor. Kalau tak,
Korang kan punya trading punya journey akan makan masa bertahun-tahun lamanya. Korang kan ada mentor untuk bagi shortcut korang punya pemahaman tu, kefahaman tu orang tentang forex. Okay, jadi H1 jadi dekat daily, okay, daily. Okay guys, saya nak kembali pada ni lah kita punya education. Okay, yang mana tadi? Yang ni. Mana dah tadi? 4 April yang ni. Mana dah tu? 4 hari bulan April. Oh, kita dah masuk 2022. Okay, kita nak masuk pada 2023 sahaja. Boleh juga nak pergi 2022 tu. Okay, yang ni tadi. Okay, alright. So, saya kembali pada langkah yang pertama sekali lah. Langkah yang the first step. Bagaimana saya nak ni. Okay, yang pertama sekali, okay, saya kembali pada yang ni, major structure kita. Okay, alright. So, langkah yang pertama, pendek kata, bila kita nak, okay, kita punya link akan expire. Sekejap lagi saya share link yang baru ya. Dekat grup lah. Okay. Alright, so major structure kita nak first step adalah major structure dahulu. Okay. So, andai kata malam ni ada news. Okay, waktu malam ni lah, malam yang ni. Malam ni ada news. Okay, saya nak entry news lah. Okay, sebagai contoh. Jadi, lepas tu apa saya buat? Okay, apa saya buat adalah saya pergi dekat H4. Okay, langkah pertama saya nak tentukan nak pergi H1 dengan H4 pun boleh juga. Okay, saya galakkan korang. Okay, saya galakkan korang. Jadi, bila kita pergi dekat H4, okay, kita pergi dekat H4, kita nak entry dekat yang ni kan, yang ni. Mana tadi? 4 hari bulan April tu, yang ni. Yang ni kecil ni. Itu kita punya entry. Dekat sana tu. Sekarang kita dekat H4. Jadi kita pergi tengok dekat H4, kita tengok dia punya major trend line. Jadi kita tengok dekat sana, major trend line kita adalah uptrend. Kita sedang berada dekat, kita punya major structure adalah uptrend. Jadi secara logiknya, kita hanya nak cari buy. Okay. Dia memang bila kita nak cari buy yang kuat tu, momentum yang strong buy tu dia akan berlaku dekat sesi Eropah. Sesi USA. Memang akan berlaku pada sesi USA. Korang tengok ni. Ini sesi USA tau, yang panjang ni. Okay, trend line, major trend line apa? Uptrend. Major. Structure dia, trend uptrend. Tengok, dia sampai sesi USA, news impact masuk, fly. Apa sebab dia fly? Sebab ini H4. Sebab dia ini memang sedang masuk dalam, dia harga tersebut pada waktu tersebut dia berada pada paras resist support area. Okay, dia berada kat support area. Dia kalau kita pergi lower time frame, boleh tak tengok up yang susah ni. Yang ni tadi, yang ni saya marking. Korang tengok. Dia dekat area support, guys. Dekat H4 lah. Dekat H4 ya, dekat H4. Tapi dekat
kita punya dekat H4, tapi dekat kita punya lower time frame, dekat yang ni lepas ni saya terangkan lah. Dekat lower time frame dia bermain macam ni, support, resistance, support, breakout, dia breakout, dia tak perlu ni, sorry, dia daripada sini. Ini sesi news impact start daripada sini. Ini adalah news impact dekat sini ya. 9:30 malam. Momentum sesi USA start daripada ni. 9 tengok. 15:00 adalah pukul 9 malam. 9 malam atau 8:30 malam. Waktu sesi Asia, sesi USA buka lah. Yang pasti sesi USA buka, news impact muncul, dia terbang. Tengok dia pada sini ya. Ni, korang tengok ni MT4, kalau dekat MT4 dia pukul 3 petang lah. Tapi dekat sesi, kalau sebab MT4 tak boleh tukar dia punya GMT time. Jadi kalau korang ada trading view, boleh pakai trading view lah. Okay, jadi tengok ni. Ini adalah masa sesi US tu start, harga berada dekat kawasan support. Okay, dia berada dekat kawasan support. Jadi reason dia memang dia nak fly. Dia memang nak fly. Okay. Dia memang nak fly. Jadi kalau kita tengok fundamental, memang USD masa ni tengah bearish. Okay, masa ni USD menuju ke bawah. Okay, mesti USD turun ke bawah dah masa tu. Saya tak tahu itu kebetulan atau tidak, tapi kalau korang pergilah backtest market sebelum ni, every time contoh kalau masa tu ada news impact. Lepas tu masa tu ada emas dekat paras support. Okay, ini support ada 1, 2, 3 dan dia naik lagi, dia jatuh dekat sini. US session start, news impact muncul, dia fly 400 pips, 400 pips. Okay, itulah yang saya bagi tahu awal-awal. Kalau korang nak pergi dekat, tengok ini yang kita analisis tadi, yang ni ya, yang tadi. Memang dekat H4 dia tak banyak lah dia punya candle kan. Tapi bila kita pergi dekat lower time frame M15, keluar. Nampak semua ada rest support dekat sana. Jadi saya dah bagi tahu, bila kita nak, sebelum tu yang penting kita kena marking kita punya major dulu. Dekat H4 kita nak cari major dulu. Major kita dekat major ni, dekat H4 ni kita bukan nak buat macam ni tau. Kita bukan nak buat macam ni. Tak, kita nak dekat H4 ni kita nak tengok secara keseluruhan saja apa yang harga apa yang market sedang membuat apa. Dia sekarang ni dia sedang membuat bullish momentum secara keseluruhan. Okay, jadi memang dia akan buat bullish saja sampai yang ni dia masih bullish lah. Lepas tu baru dia sideways, okay, dia sideways. Lepas tu dekat sini dia sideways, turun naik. Lepas tu dia change of character. Okay, dia change of character, dia turun. Okay guys, so saya teruskan. So itulah yang kita nak lihat dekat H4 lah. Okay, apa yang kita nak lihat adalah kita marking saja. Tujuan kita pasang trend line ni, kita nak tahu saja dia apa yang dia buat. So sudah terang lagi terus bersuluh, dia uptrend. Jadi masa ni yang ni lah, kita yang dekat sini sekarang ni kita berada dekat situation yang ni lah. Okay, jadi sekarang kita dah dapat kita punya ni. Okay, kita dah dapat kita punya trend line. Kita dah dapat kita punya structure adalah uptrend. Jadi secara logiknya, sekarang ni tugas kita yang kedua adalah kita nak pergi dekat H1.
Okay, kita nak pergi dekat H1. Okay, apa kita nak buat dekat H1 adalah kita nak tengok key level. Key level bermaksud adalah kawasan entry. Kawasan entry, okay, dia berkaitan dengan yalah, kita punya key level ni lebih pada kawasan untuk kita meletakkan entry. Okay, kita nak spesifikkan dekat mana kawasan entry kita. Okay, bercakap tentang key level ni, key level adalah macam ni ya. Ini adalah contoh key level. Okay, saya ambil ni. Ini dekat H1 ya. Saya marking trend line saya. Okay, saya marking trend line saya. Contoh macam ni. Kita tu pergi M15. Okay. Sekarang saya tadi daripada H1, saya pergi M15 terus. Okay. Contohlah saya nak entry yang ni. Saya sedang berada dekat yang ni. Yang ni dah berlaku ya. Yang ni dah berlaku. Sekarang saya berada dekat sini. So yang ni dah berlaku. Yang ni. Jadi saya tengok dekat H1. Oh, dia harga yang ni harga macam menuju ke bawah lah. Jadi saya nak entry sell sahaja. Okay, saya nak entry sell. Jadi korang pun korang dah mulai membuat boleh membuat melihat untuk mencari kawasan key level lah. Okay, bagaimana kita nak cari key level? Senang saja guys. Key level ni kita nak membuat sambungan trend line. Contoh yang ni korang boleh guna ni. Korang boleh pakai ni untuk dia agar dia lebih lurus. Kita punya yang ni ada dekat sini. Equidistant channel. Jadi yang atas ni kita boleh adjust dia. Okay, yang tengah ni bahagian atas kita boleh bawa dia naik turun naik. Okay, jadi dekat yang ni lah bawah ni pula kita boleh buat adjustment kelebihan dia punya lebar lah. Lebar dia. Jadi kalau kita tengok dekat sini, bagaimana kita nak pasang ni. Kalau kita tengok kita nak pasang key level dia. Ini dekat kita nak ada dekat sini ada satu, sebab kita dekat sini sekarang contohlah kan. Yang ni adalah yang panjang ni adalah news impact ya, momentum sesi USA ya, news impact dia junam. Apa sebab dia junam? Benda ni simple saja. Tengok dia dah reach area trend line resistant. Dia daripada sini dia turun, lepas tu dia naik, dia ada daripada sini sampai sini dia dah turun 87 pips. Sorry, sampai sini. Okay, sampai sini dia turun, lepas tu dia naik, dia touch lagi sekali yang news impact yang sebenarnya, yang ni sebenarnya. Okay, news impact yang sebenarnya yang ni lah. Yang ni ada rejection tu yang ni. Okay, ini adalah candle news impact lah. Dia reach sahaja trend line tu, terus automatic rejection berlaku. Okay, dia rejection berlaku 194 pips. Jadi key level dekat sini adalah key level kita ada 1. Okay, kita dah tahu trend line kita adalah downtrend, betul tak? Bearish. Jadi kita nak mencari key level. Yang langkah yang kedua kita cari key level tu. Okay, saya bagi lebih spesifik lah kali ni kelas kita malam ni. So itu adalah key level lah, kawasan kita nak meletakkan entry. Okay, bila kita nak letak entry tu, kalau ada news impact 9.30 malam, masa itulah korang akan entry. Okay, masa tu memang akan berlaku satu keadaan di mana 5 minit sebelum news impact tu memang harga pada masa tersebut dia mesti dah sampai level resistant atau support, ataupun dia berada dekat golden zone, dia naik dulu sampai area resistant baru dia junam. Ataupun kalau market downtrend, kalau market sedang uptrend, dia daripada golden zone ni kawasan tengah ya. Golden zone adalah kawasan tengah. Okay, golden zone, kawasan retracement adalah kawasan tengah. Okay, sebelum dia ni, sebelum dia turun, dia naik dulu, sebelum dia naik dia turun dulu. Kalau contoh news impact 9.30 malam, dia dan harga sedang berada dekat tengah-tengah kawasan golden zone. Dia lepas tu harga nak naik, harga major structure adalah uptrend. Jadi kita nak cari buy sahaja, tapi masa tu harga
masa news impact to start, harga bukan berada dekat kawasan support atau resisten, dia berada dekat kawasan golden zone. Dia berada dekat kawasan golden zone, yaitu dekat kawasan tengah-tengah. Jadi biasanya dia akan buat, kalau dia uptrend, dia naik, dia turun dulu ke paras trendline support, baru dia foam, dia terbang. Macam tu. Okay. Contoh, ada tak minggu lepas ada berlaku guys? Yang ni. Ni contoh paling ni lah. Yang ni Kalau kita tengok dekat sini, kalau kita sekilas pandang dekat M15, market buy lah. Kita pun entry buy, betul tak? Tapi kalau kita tengok dekat yang lebih besar, lebih besar, dia downtrend. Dia downtrend. Kita ambil dari sinilah. Jadi kita dah nampak kawasan key level kita dekat kita punya channeling, key level tempat peletakan entry 1, 2, semua dia start. Kita ambil key level sesi Eropa, sesi US lah. Ni US session, ni US session, ini sesi Asia. Ini US session punya momentum. Ini US session, tengok. Okay, ini US session dekat sini. Sorry, US session dekat sinilah. Ini US session. Okay, lepas tu US session juga dekat sini. Okay, dia sell dekat sana. So, apa reason? Masa yang ni, masa news, ini high impact news ya, minggu lepas, dia junam daripada sini sampai bawah ni 191, sampai sinilah, sampai sini je 163 pips, 163 pips. So, senanglah kalau kita tengok secara kasar apa sebab dia sell. Dia, tapi masa news to start, harga berada dekat kawasan ni. Area ni, dekat sini dekat sini. Dekat sini. Lepas tu dia harga news tu start form, news keluar. So saya dah agak memang dia nak ambil, dia nak naik atas dulu. Dia memang nak fly dulu. Dia fly dulu. Dia dekat sana fundamental very strong lah. Masa tu USD dia news impact tu dia, saya lupa dah, tapi dia memang dia menyebabkan USD jatuh lah sekejap. Okay, USD jatuh sekejap. Okay, emas dia naik. Okay, dia naik berapa pips? 93 pips 93 pips. Dia buy dekat sana. Kalau kita tengok trend line pun tengok ni. Minor trend line kita. Okay, dekat H1 minor trend line. Dia main dekat sana. Dia reason dia buy jugalah, dia buy sebab dia dekat, secara minor dia adalah dekat, minor trend line dia adalah buy lah, tapi major trend line dia adalah sell. Okay, secara keseluruhan. So ini pun dia apa sebab dia naik, senang saja sebab dia sekarang memang ketika itu market candle sedang berada dekat harga, dia memang buat bullish momentum minor dia yang ni. Okay, dia naik. Nak tak nak, memang itulah dia punya peraturan, dia punya rules. Okay, dia punya rules, dia mesti masa bila start saja momentum US session to start, memang candle dia tak akan ni, kalau dekat sini dia takkan dia nak pergi bawah, dia tak begitu, jarang lah macam tu. Memang ada jugalah kalau itu pun kalau ni, tapi yang selalu lah ikut pengalaman saya sendiri, tengok ni dia memang akan melakukan benda yang sama berulang-ulang. So contoh minggu lepas news impact start daripada bawah ni. Okay, lepas tu saya dah agak memang dia nak ambil, dia nak pergi dekat area demand supply zone ni, yang ni. Area supply zone ni. Memang dia nak ambil supply zone. Okay, apa sebab reason kita sell? Apa sebab dia turun dekat sana? Senang saja. Kita sambung. Sebelum tu ada resisten. Okay, ada resisten yang telah ada sehari sebelum tu ada resisten. Yang ni sama juga, sehari sebelum tu ada resisten dia. Jadi kita dekat sini kita ada, bila kita buat key level, kita tak boleh, memang kita boleh melihat key level secara rambang lah. Kalau kita buat trend line, kita susah untuk melihat kawasan yang betul-betul dekat mana dia nak sell. Kita dah tahu yang dia memang downtrend major.
Tapi dan kita dah siap-siap marking. Contoh kita buat marking, oke, saya nak ambil dari sini, saya nak sambungkan channeling by channel by channel. So korang buat channel macam ni. Lepas tu oke, kalau dia sampai sini saya nak sell. Tapi bila korang sell dekat sini, dia fly pula lagi. Nak 60 pips dia fly. Jadi kalau account korang kecil, dia boleh menyebabkan korang cut loss. Jadi trend line ni hanyalah untuk confirmation korang punya trend line, dia punya trend line. Tapi kawasan entry korang dah dapat dia punya, macam saya bagi tahu tadi, kalau dia bearish, so korang buat entry dekat trend line resistant, yaitu dekat yang ni lah, trend line resistant punya key level. Oke, yang ni. Jadi kalau dekat sini korang entry sell bila dia dah reach dekat sini. Tapi memang agak ada orang dia tak yakin macam ni kan. Contoh yang ni, ini dia dah buat resistant marking dekat sini. Yang ni saya nak ambil paras resistant yang ni dia. Contohlah. Lepas tu saya nak sell bila dia reach dekat sana. Tapi apa yang market tu buat, candle news tu buat, dia naik sampai dia naik 29 pips lah. 29 pips. Baru dia sell. Kiranya dia ambil lagi atas lah, dekat sini atas ni. Dia ambil yang ni. Baru dia sell. Baru yang candle yang merah tu, candle warna merah ni, ini candle sejam-sejam. Candle yang next punya candle tu warna merah tu barulah dia sama rata dengan yang sebelah kiri dia warna merah tu. Oke. Alright, baru dia sama rata. So bila kita nak marking, inilah contoh dia. Jadi yang ni pun reason kita sell adalah dekat yang ni, dekat sana. Lepas tu selain daripada trend line tu, yang ni ada dekat sini. Oke, yang ni tengok ada resistance. Oke, coba kita pergi. Yang ni pula ada resistance tak? Oke, tak ada resistance dekat sana. Coba kita pergi dekat lower time frame untuk melihat ni. Oke, ada. Oke, ada resistance dekat sana. Yang ni. Oke. Jadi selain daripada tu ada roadblock lah dekat kiri dia. Alright, jadi dia memang tak boleh tembus sampai atas, sebab reason dia tak boleh tembus adalah sebab dia memang dekat dalam zone trend line resistant kita. Trend line resistant ni tengok. Oke. Jadi dia sell macam tu lah. Jadi salah itu adalah bayangan lah terlebih dahulu ya, bayangan. Oke. Kalau saya teruskan korang tak boleh paham terus nih. Oke, jadi berbalik pada ni teknik saya sendiri itu, bagaimana saya nak cari sender selain daripada yang tadi tu teknik random marking lah, random marking lah, marking secara random. Oke, alright. Secara keseluruhan, kesimpulan untuk kelas malam ni adalah langkah yang pertama untuk teknik saya adalah major, kita nak cari major trend line dulu, major trend apa yang dia buat pada waktu tersebut. Major. Oke. Macam tu major. Dekat edge 1 pun boleh, edge 4 pun boleh. Jadi bagaimana kita nak mencari SNR? Okay. Selain daripada tadi saya ada ajar macam ni, random saja marking, ambil saja point. Kalau downtrend, ambil level resistance yang telah berlaku sehari sebelum tu, atau yang pada hari ini pun ada juga. Macam ni, yang kawasan-kawasan dia akan membuat respect. Kalau dia downtrend kan, dia downtrend, pum, dia high low, high low macam tu. Dia pum macam tu lah, dia macam tangga. Sebab dia menuju, dia downtrend. Okay, sebab dekat edge 1 kita nampak lebih spesifik lah apa yang dia tengah lakukan ya, yang tengah dia sedang buat. Jadi tengok market hari ini. Okay, sekarang market kita hari ini dah sampai ada dekat trend line weekly ya.
support weekly, support daily lah. Kita punya minggu depan dia dah reach kawasan support, daily support. Daily support dah sampai. Sini bawah ni ada lagi. So potential kalau dia sampai dekat sini, boom, baru dia buat kenaikan semula lah. Kalau korang nak confirmkan dia betul-betul naik, tunggu dia breakout trend line ni. Dekat sini memang ada trend line lah. Ini ada ni. Dia macam ni lah. So ini adalah yang satu. Ini adalah yang teknik yang sebenarnya yang patut korang buat lah. Pakai 1, 2, 3. Tu dia turun, dia naik, tengok ni. Candle warna biru 2 ni, dia naik, dia turun. Dia naik, dia sampai dekat sana, dia turun. Dia naik dekat sana, dia sampai sana, dia turun. Yang ni pun sama juga. Guys, so itu adalah daily lah, daily. So sekarang ni dia kena tengok dekat lower time frame lah. Saya tak nak fokus yang ni dulu. Saya nak, sebelum kelas kita berakhir, saya nak kembali pada yang tadi saya nak ajar dengan korang. Mesti saya nak sampaikan malam ni juga. Sebelum, kembali pada tadi. Yang ni yang jadi langkah pertama trend line kita dah tanda lah, kita dah tahu trend line kita secara keseluruhan. Yang ni dekat sini kita nampak kita punya trend line adalah yang ni. Mana dah tadi? Yang ni. Kita lihat dia uptrend secara keseluruhan lah dekat H1. Lepas tu bagaimana kita nak membuat marking? Langkah pertama kita dah dapat. Saya terpaksa ulang-ulang benda yang sama. Saya nak pastikan korang ingat. Yang langkah pertama saya cari trend line dahulu. Saya nak pastikan. Jadi sekarang dekat sini saya nampak dia punya trend, dia punya structure, major structure dia. Dia punya structure, major structure dia ketika ni dekat H1 adalah dia uptrend. Dia uptrend, dia sedang membuat uptrend. Jadi turun naik, turun naik, turun naik. Alright. Jadi saya nak membuat entry. Bagaimana saya nak membuat entry adalah dia mulanya macam ni. Dia macam ni. Dia macam ni. Dia sebenarnya daripada sini. Yang ni nampak ni. Lepas tu yang ni. Lepas tu yang ni. Lepas tu dia turun. Dia change of character. Kita start balik sampai sana. Naik lagi. Tapi yang ni adalah memang ada confirmation. Ni setiap hari ada basic confirmation dia. Jadi kalau kita tengok sekarang, kita uptrend lah secara keseluruhan ni, uptrend. Langkah pertama. So langkah kedua untuk teknik saya, saya nak entry yang ni. Saya nak entry. Saya nak entry yang ni. Saya nak mencari entry dekat sini. Sesi News Impact, sesi USA. Saya dah tahu trend line dia, jadi saya nak cari entry buy sahaja. So sebelum saya nak cari entry buy, saya kena pastikan ada kriteria SOP lah. So kalau saya tengok dekat sini,
Oke, apa yang telah berlaku pada hari tersebut adalah sebelum yang warna magenta nih berlaku, sebelum dia momentum panjang macam ni, saya memang akan membuat analisis candle tu yang berlaku pada waktu tersebut. Hari itu sahajalah dulu. Yang hari ini saja dulu, yang ini saja dulu. Yang sebelum-sebelum tu abaikan dulu. Yang hari ini saja. Jadi kalau kita tengok dekat sana, sesi Asia telah dia turun, sesi Asia, baru dia naik. Okay, dia naik dekat sesi area sesi Eropah lah. Jadi langkah pertama saya dah marking trend line. Okay, langkah kedua adalah saya nak mencari high and low. High and low yang berlaku pada hari tersebut. Okay. Kalau saya tengok, biasanya high and low ni memang akan terbentuk pada waktu sesi Asia dan sesi Eropah lah. Kadang sesi Asia yang rendah harga dia, kadang sesi Eropah yang rendah harga dia. Dia bertukar-tukar, berulang-ulang bertukar-tukar lah. Kadang dia turun baru dia naik, macam ni. Dia turun baru dia naik. Situation dia bila korang berhadapan dengan situation macam tu, korang kena tengok area yang paling sebelah kiri, dekat mana dia nak respect pada ketika tersebut lah. Okay, alright. So itu nanti saya explain. Tapi kalau korang berhadapan, dia ada dua situation yang ada high and low dan situation yang ada macam ni. Dia tak ada high and low. Okay, dia macam ni, dia tak ada high and low. Dia turun terus. Dia punya sesi Asia, yang paling tinggi yang ni. Sesi Eropah dia dekat sini. Sesi Eropah dia paling rendah dekat sini. Tapi news impact daripada sesi Eropah dia terus fly. Dia terus terbang. Okay. Jadi harga tinggi itu dah berlaku dekat sini, harga rendah dekat sini. So dia situation yang macam itulah. Tapi dia sama juga sebenarnya, sama juga. Okay, yang lain, yang ni pula saya tengok dulu. Yang lain ada satu situation tu yang situation yang ni adalah dia turun, tengok ni, baru dia naik sampai dekat sini, lepas tu dia sideways. Okay, dia makin kecil, lepas tu kita entry buy. Reason entry buy, jom kita tengok sama-sama lah. Okay, untuk situation macam ni. Jadi saya akan marking high and low. Langkah kedua langkah pertama saya dah marking trend line. Dia memang uptrend, jadi saya punya decision adalah saya nak entry buy sahaja. Okay, jadi saya cari high and low. Okay, saya dah dapat harga tinggi telah terbentuk dekat sesi Asia, dekat sini, yang ni. Sesi Eropah pula adalah harga rendah. Okay, bila sesi Eropah tu sampai dekat sini, dia stop sell, dia naik atas. Okay, so ini secara automatik dia adalah harga rendah pada waktu tersebut lah, iaitu pada sesi Eropah. Jadi sekarang saya nak cari support and resistance. Langkah yang ketiga, langkah pertama saya dah marking trend line, langkah kedua saya dah cari high and low. Okay, saya dah tentukan making decision saya adalah saya nak cari buy saja sebab market sedang major structure adalah uptrend. Jadi langkah yang ketiga saya dah buat marking high and low. Langkah keempat saya nak tarik Fibonacci. Okay, sila maklum Fibonacci ni bertujuan untuk kita memudahkan kita mencari level support and resistance, garisan-garisan pivot line dia. Okay, jadi kita oleh sebab harga dia daripada atas menuju ke bawah, ni harga tinggi, harga rendah. Jadi kita tarik Fibo daripada sini sampai sini. Okay. Fibo saya default Kalau korang nak tukar Fibo boleh. Nak tukar pergi Fibo Musang ke, setting Fibo Musang, tak ada masalah. Okay. Tak ada masalah. Boleh juga. Okay, nak setup Fibo Musang, boleh. Okay, Fibo Musang tu boleh, tak ada masalah. Setup Fibo Musang ni lebih, dia tukar default lah, dia ubah default. Nak pakai default pun boleh. Okay. Jadi saya dah marking macam tu. Yang ni sila maklum yang warna magenta ni belum berlaku lagi masa tu. Jadi saya dah marking high and low. Saya tarik daripada bawah, dari atas ke bawah. Okay, sekarang langkah keempat saya nak turun pergi M15. Okay, saya nak turun pergi M15. Jadi saya nak cari support dan resistance. Jadi saya punya resistance adalah dekat level yang dekat ni. Level 100 ni. Okay, di bawah 100 yang ni. Level support saya adalah dekat 0.00 ni. Tengok ni, kat sini.
Oke. Ini M15 ya. Jadi saya punya golden zone adalah 50 dan 61.8. Oke, saya nak buka yang ni. Saya nak tukar warna dia pergi golden. Warna emas lah. Jadi saya nak buka Fibo saya. Oke. Alright, tak buka pun tak apa. Jadi okay, ada situation ya guys, ada situation Fibo, tarik Fibo ni ada dua cara ya. Tarik Fibo ada dua cara. Satu macam cara saya. Cara kedua nak tarik adalah okay. Cara kedua nak tarik Fibo adalah macam ni ya. Macam ni, ambil Fibo. Okay. Tapi yang ni agak susah sedikit lah guys, susah sedikit. Tapi boleh juga, tak ada masalah. Okay, daripada yang penting korang tahu trend market tersebut sahaja. Bila korang tahu trend dia apa, korang akan tahu dia nak buat buy atau sell. Jadi Fibo punya level, Fibo punya cara tarik Fibo tu tak berapa nak jadi isu sangat. Tapi kalau korang nak boleh juga. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, cara tarik Fibo adalah dengan kita nak cari daripada selepas dia buat breakout tu, sebelum dia macam ni, tu agak susah sedikit lah bila kita nak ni. So 15 minit, 10 minit sebelum news impact to start, kita cuba cari harga paling tinggi yang terakhir. Okay, harga paling tinggi sebelum news impact tu. Jadi kalau kita tengok dekat sini adalah paling tinggi adalah yang ni. Jadi kita tarik Fibo daripada atas menuju ke bawah dan hantar dia ujung tu pergi harga paling rendah, yang ni lah, sama juga. Sama juga ya guys, kita dah dapat macam sama juga. Sama juga, sama dengan apa yang cara saya tarik tadi lah. So tu ramai yang bingung macam mana cara tarik Fibo daripada atas ke bawah ke, daripada bawah ke atas, ramai yang bingung. Sebenarnya dia, kalau korang faham trend line, market nak bagaimana, korang tak payah nak susah-susah nak tentukan. Sebab Fibo ni berfungsi untuk membantu kita membuat marking untuk SNR sahaja. Okay, jadi kalau korang tengok dekat sana, saya ada letak entry here dekat sana. Apa sebab entry here tu memang senang sajalah, sebab kalau kita tengok dia, sebab dia secara dia punya minor trend pun, kalau korang tengok minor trend dia, tengok ni daripada sini macam ni, dia buat buy. Tengok ni, dia menuju ke atas, naik kan. Okay. Jadi take profit 1, TP1, TP2, TP3. Okay, TP1, TP2, TP3. So bagaimana kita nak tambah? Okay, itu adalah teknik saya lah. Jadi korang dah dapat, saya dah ajar korang ya secara ni lah. Secara kesimpulan dia adalah kita nak tengok dekat structure market terlebih dahulu. Okay, dekat H4, H1, uptrend, downtrend ke. Jadi dekat sini kita punya ni adalah uptrend. Jadi dia ada dua marking zone dekat sini. Untuk marking dekat minor pun boleh. Minor macam ni lah. Dia tengok dia naik atas. Naik. Okay, news impact dekat sini lah. Okay, lepas tu dia naik lah. Okay guys, lepas tu okay, kalau kita tengok langkah pertama marking trend line. So dekat sini kita dah dapat tengok dia punya ni adalah uptrend. Okay, lepas tu kita pergi dekat H1, cari high and low. Lepas tu kita dah dapat high and low, kita tarik Fibo. Okay, lepas tu kita tarik Fibo. Sila maklum pastikan kita membuat SNR yang ni sahaja dulu, yang hari ini sahaja dulu ya. So high and low dah dapat, SNR dah dapat. Okay, sekarang kita nak confirmation, betul ke nak buy atau sell. Sekarang ni apa sebab dia buy dekat sini? Sebab dia harga dah bermain dekat kawasan support. Dia berada dekat support, dia kekal dekat support sampai US news impact tu muncul. Terus dia fly. Bagaimana kita nak tambah confluence? Jadi satu saja cara adalah dengan memasang kita punya kita nak pasang kita punya Stoch. Okay, Stoch punya setting boleh buat 1433.
okay, ataupun 935 pun boleh. Oke, saya coba 935. Oke, jadi dekat sini kita nampak dia divergence dekat sana. Dekat Stoch ada divergence. Persilangan buy, persilangan buy, persilangan buy. Oke, persilangan buy ini yang dekat sini. Lepas itu ada lagi persilangan buy ini lebih tinggi daripada yang ni. Ada lagi persilangan buy lebih tinggi daripada ni. Oke, lepas tu dia mulai jatuh balik, lepas tu berlaku lagi masa news impact tu muncul, berlaku persilangan buy dekat sini lebih tinggi daripada yang ni. Oke. Lepas tu kalau kita tengok nak tambah confirmation, kita kena tengok bullish engulfing. Oke, kita nak tengok apa yang ada dekat sana lah. Kalau kita tengok dekat M5 apa yang ada. Oke, ini saya bagi detail lagi M5. Kalau M15, oke M15, M30. Oke, coba bila kita nak cari ini entry, kita boleh switch lah. Kita kena switching lah, susah guys. Kita kena switching dia daripada M15, M5, M30 ya. Untuk melihat detail tersebut lah. Oke, kalau kita tengok dekat Oke, minta maaf Zen Najib, kelas kita dah nak habis. Oke. Alright. So M30 dia start persilangan lebih awal dekat sini. Tak apa, kita pergi M15 sahaja. So guys, saya tak tengok. Okay, news impact dekat ni lah, yang ni. Area ni lah ya. News impact dekat sini. Dia sampai dekat sini. Okay, dia naik atas. Okay, dia tembus. Okay. Jadi memang dia punya entry memang adalah buy lah, sebab kalau kita tengok dia berada dekat area support, okay. Dia dekat area support. Lepas tu ada persilangan buy dekat Stoch, okay. Persilangan buy dekat Stoch. Kita punya confirmation untuk entry lah. Sebenarnya kalau nak tambah lagi, kalau kita nak tengok dekat sebelah kiri ni memang ada support area dekat sana. Okay. Alright. Ada roadblock yang memang dia tak boleh tembus. Okay, kita pergi dekat H4. Alright, dekat H4 apa yang ada? Dekat H4 dia dah buat ni lagi lah, memang lagi nampak lah sangat dekat sana. Okay, nampak sangat lah dengan dia punya trend line tersebut. Dia punya key level dekat sana, apa yang korang nampak ni. Dekat sini kan? Dekat sini ya tadi. Dekat sini. Lepas tu dia memang apa nak bagaimana, secara ringkas lah dia memang uptrend guys ya. Dia memang uptrend lah dekat sana. Dia memang uptrend, okay? Itu sahaja dia punya ni, dia punya ni. Dia punya ni lah, dia punya teknik. Okay? Okay, dekat H1 kalau korang tengok pun dia punya divergence tu, tengok dia punya persilangan tu lebih semakin menuju ke atas lah. Okay, dia menuju ke atas. Persilangan buy, persilangan buy, persilangan buy. Lalu dia punya persilangan tu lebih tinggi. Persilangan yang ni lebih tinggi daripada ni. Ni lebih tinggi daripada yang ni. Persilangan dia punya divergence lah kiranya, dia punya hubung kait dekat sana. Ya, dia sangat-sangat nampak sangat lah yang dia nak buat buy. Dia nak buat momentum buy itu sangat-sangat strong ya. Lebih awal lagi dia dah bagi tahu awal-awal lah. Sebelum beberapa hari yang lepas dia dah bagi hint. Okay, lepas tu sesi Asia pada hari tersebut dia start. Okay, lepas tu dia bersilang lagi dekat sini. Okay, lepas tu yang ni dia bersilang yang terakhir sebelum news impact dekat sini, persilangan buy.
Oke, lebih tinggi daripada yang ni. So, dia terbanglah. Oke. Harga pada masa ni yang dekat sini yang pada waktu tadi saya dah bagi tengok adalah dia dekat area support. Oke, dekat area support. Oke guys, so saya harap saya boleh bagi korang bayangan lah, bayang-bayang. Oke, bayang-bayang dengan teknik saya. Oke, banyak lagi yang saya nak ajar dengan korang, terutama sekali new student tu. Oke, untuk lebih kukuhkan lagi korang punya entry lah sebenarnya, untuk korang punya pemahaman tentang forex trading ni. Oke, alright. Yang lain pun sama juga guys sama juga. Yang lain tu dekat bawah, atas, trend line, uptrend. Oke, nanti saya akan tambah lagi dengan situation yang ada 2 situation sebenarnya, ada 3 situation sebenarnya. Satu downtrend, satu uptrend, dan satu lagi ada satu situation tu yang sideways punya situation. Bagaimana kita nak membuat keputusan untuk membuat entry. Okay, kita nak daripada besar pada kecil punya time frame, kita nak taruh indikator Stoch agar dia punya confirmation lebih strong lah macam tu. Okay, selain daripada kita punya D1 punya ni, D1 punya apa, D1 punya D1 daily resistance, daily support, macam tu. Okay guys, saya rasa untuk malam ni itu sahaja. Kita buat kita punya kelas dah sejam, hampir 2 jam, sejam setengah lah kiranya. Saya nak teruskan lagi pada hari esok kita punya kelas. Stay tune dengan saya sebab sampai masa saya punya kelas ni saya akan tamatkan, dan saya akan tamatkan pengambilan student juga. Dia akan berakhir lah. Okay, so korang stay tune saja. Tapi walaupun saya dah tamatkan pengambilan pelajar, grup kita tetap kekal juga ya, kekal sampai bila-bila. Jadi pembelajaran kita sampai bila-bila lah. Okay guys, so kalau ada kawan-kawan korang yang nak join kelas saya boleh. Okay, share sahaja link Shopee tu. Okay, nak jadi bayar jadi member. Alright, sebab kalau korang nak ajar orang boleh, tapi mungkin memang agak susah sedikit lah kalau korang nak ajar dia orang. Boleh juga, tapi kalau korang nak senang, boleh sharing-sharing lah benda-benda yang berfaedah dan bermanfaat. So ada beberapa bukan ini sahaja education yang saya nak bagi dengan korang. Ada beberapa perkara lagi, tapi saya tak boleh teruskan sampai pukul 12 ke apa semua. Kita kena buat secara bergilir. Esok kita sambung lagi. Okay, I hope new student faham dengan kita punya konsep. Okay, besok kita cuba telusuri tajuk yang benda yang lain pula, iaitu yang pasti dia berkaitan dengan kita punya ilmu tentang forex ni lah. Okay guys, semua boleh pakai tuan ya. Tak ada yang tak boleh. News boleh, NFP boleh, semua news boleh pakai ya. Semua pair pun boleh kecuali Bitcoin. Tak ada masalah. Ada banyak lagi yang saya nak ajar dengan korang sebenarnya. Sebab saya tak boleh bagi satu contoh saja. Banyak contoh lagi. Contoh-contoh daripada news yang lepas. Tapi kalau korang faham, boleh buat backtest dulu. Okay, buat backtest. Tak faham, DM saya dekat Telegram lah. Okay guys, sekian dahulu pada malam ini. Okay, thank you for joining education saya. Saya jumpa pada korang pada hari esok. Okay, selamat malam. Wassalamualaikum dalam salam sejahtera. Okay, bye.